Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ni, walaupun agak kelewatan sedikit insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita insya-Allah orang-orang yang sukakan Quran, sukakan tadabbur, sukakan untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-69, muka surat yang ke-69 daripada surah Al-Imran insya-Allah masih lagi, iaitu daripada ayat 149 sehingga ayat 153. Ayat 149 sehingga ayat 153 daripada surah Al-Imran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita insya-Allah sedikit dengan usaha kita yang sedikit ini. InsyaAllah mula-mulanya sebagai pembukaannya, saya akan bacakan beberapa ayat daripada muka surat ini insya-Allah. Moga-moga Allah Taala berikan keberkatan kepada kita dalam majlis kita ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, ayat hari ini sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu bahawa masih lagi menceritakan tentang kisah peperangan Uhud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi komennya, memberi saranannya, menceritakan kesilapan-kesilapan, apa yang sepatutnya orang-orang Muslim buat, lakukan dan sebagainya, sebagai apa yang telah berlaku dalam peperangan Uhud ni. Jadi ada perkara-perkara yang betul yang mereka lakukan, ada perkara-perkara yang perlu diperbetulkan. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka ini orang-orang yang beriman dan sebagainya. Jadi kita akan dapat lihatlah betapa pentingnya kisah peperangan Uhud ni di dalam Islam, sehingga turunnya ayat yang kita katakan hari itu lebih daripada 60 ayat ni, menceritakan tentang ayat yang menceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi yang kita tengok hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yang pertama sekali ayat 149 Apa Allah Subhanahu Wa Taala katakan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ini walaupun secara general kita kata, memang walaupun takibat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala turunkan mengenai dengan peperangan Uhud ini, kita tengoknya ianya adalah berkenaan dengan peperangan Uhud, tapi sebenarnya ia bukanlah khusus untuk peperangan Uhud saja. Sebagaimana kaedah dalam tafsir, dia kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu pengajaran daripada mana-mana ayat Quran ini adalah mengambil daripada umumnya ayat tersebut, dan bukannya khususnya, bukannya mengikut khusus kepada sebab ianya diturunkan. Sebelum saya teruskan kalau ada apa masalah suara dan sebagainya, sila beritahu, sila maklumkan. Takut ada masalah suara seperti sebelum-sebelum daripada ni, jadi tolong maklumkan. Kalau suara clear, beritahu clear insya-Allah. Terima kasih kepada komen semua kalau siapa yang ada. Jadi insya-Allah kita tengok dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai orang yang beriman, kalau kamu taat kepada orang-orang yang kafir, mereka ini yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Mereka ni yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu ala aqabikum. Aqab kita sebut sebelum daripada ni adalah iaitu tumit kaki itu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata menggunakan istilah yaruddukum ala aqabikum, kembalikan kamu kepada tumit-tumit belakang. Tumit tu makna di sebelah belakang. Jadi makna akan kembalikan kamu ke belakang. Jadi artinya ialah kamu akan kembali ke belakang, iaitu menjadi kufur, sebagaimana ulama sebut sini, iaitu kembali kepada kekufuran. Jadi itu adalah keinginan, itu adalah cita-cita, itu adalah apa yang dikehendaki oleh orang kafir daripada orang Islam. Jadi oleh kerana itulah kita ni sebagai orang mukmin, kita kena ingat sentiasa kan bahawa orang-orang yang kafir sentiasa akan berfikir untuk mengembalikan orang-orang mukmin ini kepada kekufuran. Jadi jarang kecuali yang sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni peringatkan kita, jangan kamu taat mereka, taat kepada orang-orang kafir ni. Bukan makna taat kalau disuruh ambil barang tu, kalau dia ni bos kita tu cerita lain, itu bukan ketaatan. Tapi maksud ketaatan ni ketaatan dalam perkara-perkara yang tak ada mengena dengan kerja. Dan juga kita kena berawas
Sebab kadang-kadang walaupun dalam keadaan kerja pun ada benda-benda juga kan. Jadi maknanya kita kena ada berhati-hati. Sikap kita ialah sentiasa berjaga-jaga dan berfikir, diajar sebagaimana Allah Ta'ala ajar di sini, bahawa orang kafir akan sentiasa untuk bercita-cita mengembalikan kita ini kepada kekufuran semula. Mereka tahu mereka kufur setengah-setengah tu kan, mereka tahu kan, mereka tidak mahu beriman, tapi mereka nak sebagaimana iblis, sebagaimana syaitan kan, dia nak kita ni bersama-sama dengan dia dalam neraka. Dia tak nak dia saja masuk neraka. Tengok kan. Jadi itu sentiasalah kita kena fikir, kena yakin. Allah Ta'ala sebutkan kita, peringatkan kita, wahai orang beriman, jangan kamu taat kepada orang kafir, kerana mereka ni akan nak kembalikan kamu ini kepada kekufuran semula. Fatanqalibu khasirin. Dan kalau kamu buat macam tu, fatanqalibu, kamu akan terbaliklah menjadi rugi. Maksudnya aku kembalilah kamu menjadi rugi. Kamu dah untung dah. Sebab apa? Bila kita ni beriman, Allah SWT automatically daripada orang yang tak beriman kemudian dia masuk Islam, automatically Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosa dia. Tapi takkanlah nak kembali semula kepada kekufuran. Jadi sebagaimana kalau dulunya orang Ansar kan, orang Muhajirin, orang Ansar yang duduk di Madinah kan pada keningan. Jadi itu Allah Ta'ala peringatkan, balillahu maulakum. Allah Ta'ala ingatkan lagi, balillahu maulakum. Allah itu adalah maula. Maula itu makna nasir, mana dia? Nasir itu makna penolong kamu. Allah lah yang menolong kamu dalam peperangan Uhud ke dalam bukan peperangan Uhud. Tapi walaupun ayat ni khusus kita katakan tadi kan, dia turunkan, Allah Ta'ala nak ingatkan yang menolong kamu ialah Allah. Walaupun kamu nampak macam kamu kalah kan dalam peperangan, ada sebabnya. Bukan maknanya kan Allah Ta'ala tolong kamu, tak. Allah Ta'ala tetap menolong orang-orang yang beriman. Tapi kenapa kalah sini? Kalahnya ada sebab lain kan. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kamu, wa huwa khairun nasirin, dan yakinlah bahawa Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik yang menolong. Orang lain boleh tolong, tapi orang lain itu adalah manusia, orang lain itu adalah makhluk, mereka tak mampu nak tolong sebagaimana yang Allah Ta'ala mampu untuk tolong. Allah adalah sebaik-baik penolong, nasirin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali lagi dengan lebih clearnya cerita tentang peperangan Uhud. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sanulqi fi qulubil lazina kafarur ru'bah. Kami akan satu akan nu tu kami iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanulki, kami akan campakkan gitu kami akan campakkan fi qulubil lazina kafarur ru'bah, ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'bah, rasa takut. Jadi ni cerita mana ni? Iaitu cerita selepas daripada peperangan Uhud. Apa jadi? Selepas daripada peperangan Uhud, orang-orang musyrik ni bila mereka ni dah dengar kan, mereka rasa mereka dah menang di Uhud ni, jadi mereka dengar, oh Nabi Ambi dah mati, jadi apa lagi kita nak tunggu, bagi kita baliklah ke Mekah semua kan. Jadi mereka pun plan nak balik ke Mekah kan, daripada Uhud lah kan. Jadi mereka pun bertolaklah balik pergi ke Mekah. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba tentera musyrikin pada masa tu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dia terfikir semula kan, dia kata, kita ni belum hapuskan mereka ni betul-betul. Sepatutnya kita kena make sure kita ni dah bunuh mereka semua, kita dah hapuskan mereka betul-betul. Ini macam separuh jalan, kita dah buat sikit, tiba-tiba kita tinggalkan. Rasa seolah macam kita menang, kemudian kita tinggalkan. Jadi dia pun berfikirlah nak patah balik. Jadi Nabi SAW, kita ceritakan sebelum daripada ni kan, iaitu Nabi SAW telah mendapat wahyu bahawa orang kafir sedang datang semula, nak menyerang Madinah semula kan. Mereka dah balik dah daripada Uhud. Jadi Nabi SAW pada masa tu dengan lukanya, dengan keadaan dahsyatnya, ramai sahabat-sahabat yang cedera parahnya dan sebagainya, parah tak parah, macam-macam pada masa tu. Peperangan kan, bayangkan pedang dan sebagainya kan. Jadi balik tiba-tiba, sebelum letak lagi senjata dan sebagainya, datanglah malaikat beritahu. Malaikat beritahu bahawa sekarang mereka dah sedang datang semula ke Madinah ni. Kamu kena bangkit semula untuk melawan. Jadi bukan sekadar mereka ni tunggu saja di Madinah, tak kan. Tapi Nabi SAW ajak semua orang yang dah pergi ke Uhud. Orang yang dah pergi ke Uhud saja, orang yang tak pergi ke Uhud tak boleh pergi. Jadi mereka pun berangkat semula kan, dengan luka-lukanya, dengan darah-darahnya semua kan, dengan balut semua kan, berangkat semula nak pergi melawan orang-orang musyrik ni. Jadi dikatakan di situ, maka berlakulah apa yang dinamakan sebagai Ghazwah Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ni ialah satu tempat di luar Madinah tu, iaitu apabila orang Islam ni nak pergi menuju on the way tu kan. Jadi Abu Sufyan ini bila dia datang tu kan, tiba-tiba dia dengar bahawa orang-orang Islam ni bangkit semula. Mereka kan bukan dah kalah kan. Muhammad datang semula. Muhammad ni datang nak lawan kita balik. Jadi pada masa ketika itulah peperangan tidak terjadi. Tetapi kenapa tidak terjadi? Mereka ni akhirnya orang musyrik ni, mereka patah balik semula ke Mekah kan. Mereka rasa takut.
nak lawan. Dia kata, ingat dah mati semua, ingat dah kalah kan, ingat dah hampir-hampir hancur dah. Rupa-rupa mereka nak lawan kita lagi. Semangatnya mereka nak lawan kita kan. Jadi sebab itulah, maka itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak katakan, iaitu apa? Allah Taala kata, sanulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba. Allah Taala campakkan rasa takut ke dalam hati mereka tu. Nulqi fi qulubihim fi qulubil ladzina kafaru, dalam hati orang kafir tu merasai ar-ru'b. Kemudian bima asyraku. Kenapa Allah Taala campakkan? Ialah kerana bima asyraku, iaitu bi isyrakihim. Kerana syiriknya mereka tu. Jadi Allah Taala tak tolong mereka kerana mereka tu syirik. Jadi macam mana Allah Taala nak tolong mereka? Jadi Allah Taala kata kerana mereka tu syirik, jadi ini adalah peringatan kepada kita semua juga kan, sampai ke akhir zaman, bahawa kalau seorang tu syirik dengan Allah, Allah Taala akan tolong dia. Dan kalau kita kan terpaksa berlawan dengan orang-orang yang syirik, kita jangan takut, Allah Taala akan tolong kita kan. Sebab apa? Allah Taala akan tolong orang-orang yang syirik tu, orang-orang yang musyrik tu. Jadi Allah Taala kata bima asyraku, kerana mereka tu syirik dengan Allah, billah ma lam yunazzil bihi sultana, iaitu syirik dengan Allah sedangkan mereka tidak mempunyai dalil pun. Sultan situ artinya dalil ni. Sultan situ artinya hujah. Mereka tak mempunyai hujah pun yang mereka ni semua berhala kata betul. Tu kan tak ada pun. Mereka syirikkan Allah itu dengan berhala mereka. Sedangkan mereka tak ada hujah, mereka tak ada dalil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun katakan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak tolong mereka, dan Allah Taala campakkan ke dalam hati mereka perasaan takut. Jadi kesimpulan sini kita tengokkan bahawa dalam hati orang-orang syirik ini, Allah Taala akan sentiasa mencampakkan rasa takut kepada mereka. Takut nak lawan orang Islam kalau kita ni benar-benar Islam, kalau kita berpegang kepada Islam. Jadi sebab itulah kita ni kena berpegang kepada Islam. Kerana kita tahu bahawa Allah Ta'ala akan tolong kita, insya-Allah kan. Bukan insya-Allah makna tak, Allah Ta'ala akan tolong kita sekiranya kita ini menolong Allah, kita berpegang dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut situ lagi, wa ma'wahum an-nar, bukan setakat itu saja, tapi tempat duduk mereka ada di dalam nar. Kemudian wabi samaswaz zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat maswa. Maswa tu maknanya tempat kembali, tempat duduk, tempat diletakkan, tempat berdiam, tempat tu kan, az-zalimin, orang-orang zalim, iaitu orang-orang yang kafir. Zalim situ maknanya kafir, sebab mereka kafir kan. Jadi Allah Ta'ala tu. Okey, itu ayat 151. Kita pergi sekarang kepada ayat 152. 152. Allah Ta'ala kata, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biiznih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebut walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menunaikan janjinya. Apa maksud Allah Ta'ala menunaikan janji sini? Iaitu Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan peperangan. Ingat dalam peperangan Uhud ini, pada permulaannya orang Islam dah menang dah. Tetapi yang menjadi masalah sedikit apabila orang-orang yang berada di atas bukit rumah tu, iaitu bukit rumah tu ialah bukit pemanah. Tiba-tiba mereka ni 50 orang, tiba-tiba 40 daripada mereka ni turun. Bila tengok orang-orang kafir tu dah mula kalah, mereka ni turun. Mereka kata, wah best lah orang berada di bawah ni dapat harta, bukan dapat harta pun sebenarnya, dapat berebut kan. Sebab orang-orang kafir dah lari lintang pukang kan, tinggalkan harta yang banyak kan, dengan binatangnya, dengan dengan senjata dan semua. Jadi orang Islam pun mengejar mereka. Jadi orang kafir tu pun lari. Bila orang-orang di atas bukit Jabal Rumah ni, bukit tu taklah tinggi sangat, kita boleh tengok sekarang bukit tu ada di tepi bukit Uhud tu, bukit yang kecil saja kan, tapi maknanya zaman dulu kan, bukannya pakai senapang, bukannya pakai meriam kan, pakai panah dan itu saja kan. Jadi bila orang-orang di atas ni tengok kita dah tapi 10 daripada mereka, iaitu yang diketuai Abdullah bin Jubair tu, dia kata jangan turun, Nabi tak benarkan kita turun, kenapa kita nak turun ni kan. Tapi mereka kata mereka dah kalah dah. Jadi mereka turun, 40 orang turun. Apa yang terjadi pada masa itu, Khalid bin Al-Walid telah mula menyerang daripada belakang. Jadi yang tinggal 10 orang tak mampu lagi nak lawan kan, orang-orang musyrik yang mula naik ke atas tu kan, dan membunuh semua daripada orang-orang Islam yang berada di atas bukit tu pada masa itu. Jadi cerita ni itulah, pada permulaan tu Allah Ta'ala kata walaqad, tu kan Allah Ta'ala kata kan, Allah Ta'ala kata walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biiznih. Tahussu tu makna taqtulunahum, kamu bunuh mereka. Tengok kan, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah pun memberikan janjinya kepada kamu, iaitu dengan menolong kamu, dengan membantu kamu dalam peperangan awal Uhud tu, ketika kamu dapat membunuh mereka.
membunuh orang kafir tu kan dengan izin Allah. Tapi ingat kan, bunuh tu dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh kamu bunuh. Jadi akhirnya macam kamu ni menang lah pada permulaan tu. Tapi tiba-tiba hatta, sehinggalah tiba-tiba iza fashiltum ni kamu tiba-tiba naik rasa takut. Iaitu apabila berlaku dah tadi tu, apabila diserang orang di atas bukit pemanah tadi telah dibunuh semua tu kan, mereka diserang daripada belakang. Jadi pada masa tu hatta iza fashiltum, apabila kamu dah naik takut. Kalau ikut gagal fashiltum ni, tapi maksud ni ulama tafsir sebut seperti jalan lain, dia sebut ialah apabila kamu naik takut, wa tanaza'tum fil amri. Wa tanaza'tum tu kamu berdebat, kamu berbalah-balah apa dalam apa, fil amri tu, iaitu dalam masalah nak turun tak nak turun, nak turun tak nak turun di atas tu. Jadi ada setengah kata turun, ada setengah kata tak nak turun. Sebab Nabi kata jangan turun, tapi majoriti nak turun. Itu tak wa tanaza'tum fil amri, iaitu kamu berdebat-debat tiba-tibanya kan, berdebat-debat, ada yang kata gini, ikhtilaftum kan. Jadi lepas tu fil amri, dalam urusan turun ataupun tak turun. Kemudian wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kamu tiba-tiba kamu asaitum maknanya kamu mendurhakai lah, durhakai apa yang telah disuruh kepada kamu. Asalnya kamu disuruh duduk atas tu, jangan turun, Nabi kata, tapi mereka turun je. Asaitum, kamu telah maksiat lah, melangari perintah, maksudnya bukan maksiat sini melangari perintah, tapi maksiat lah tu kan. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, selepas daripada kamu melihat apa yang kamu sukai. Apa yang kamu sukai, iaitu apabila tu harta ghanimah, harta peninggalan orang kafir itu telah banyak ditinggalkan tu, jadi kamu melihat semua, wah kita orang Islam dah menang, jadi itulah apa yang kamu sukai. Jadi Allah Ta'ala kata, apa Allah Ta'ala kata, minkum man yuridud dunya, sebahagian daripada kamu ni nak dunia, ada keinginan pada dunia, masih ada hati tu masih bercampur aduk nak dunia kan. Sebab itulah menyebabkan mereka tu turun kan. Lepas tu wa minkum man yuridul akhirah, tapi di kalangan kamu ada pula yang nak kepada akhirat, iaitu yang tetap tegas nak duduk juga di atas bukit tu. Jadi ada yang turun kerana nak dunia. Jadi di sini kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ada di kalangan orang-orang beriman ini masih ada lagi perasaan kadang-kadang nak kepada dunia. Walaupun kita ni beriman ni, sahabat yang cerita sahabat Nabi kan, mana sehingga ada setengah-setengah sahabat mengatakan satu perkataan, dia kata, dia kata pada mulanya kami ni, para sahabat ni, kami pada awal-awalnya rasa tak mungkin ada di kalangan kami ni yang nak kepada dunia. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran ni kan, bahawa ada di kalangan kamu ni nak dunia. Mereka ni orang munafik ke? Bukan. Ini bukan orang munafik cerita ni kan. Ini cerita orang mukmin ni, orang beriman, ini sahabat ni kan. Jadi sahabat pun ada yang nak kepada dunia. Barulah kami menerima hakikat, dia kata, bahawa sebenarnya di kalangan orang-orang Islam sendiri ada yang nak dunia. Jadi kalau kita lah hari ni, bukannya para sahabat, bukan apa kan, tiba-tiba kita ada yang kita nak dunia, tak pelik kan. Walaupun kita tak boleh lah tuduh orang ni nak dunia, tapi jangan rasa bahawa kita ni tak ada, kita dah beriman, tak, kita ni orang Islam ke, kita ni kuat iman ke, kita kata kuat iman, kuat apa benda lagi kan, kuat macam-macam lah kan kuat Islam ni bersama dalam kumpulan Islam ke, bersama kerja dakwah ke, mungkin ada lagi mayuri dunia. Kalau sahabat pun boleh terjadi, mereka dah hadir peperangan Uhud pun boleh terjadi, kita ni apa sangat kan. Jadi ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, minkum mayuridu dunya, ada kalangan kamu nak dunia, tapi ada kalangan kamu yang memang betul-betul nak akhirat. Jadi salah ke? Memang salah. Nak dunia memang salah kan. Itu maknanya dah bercampur aduk sikit kan. Tetapi apa terjadi? Kita lihat selepas daripada itu Allah Taala kata, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Taala palingkan apa sini? Iaitu palingkan, maksud sini ialah makna Allah Ta'ala jauhkan. Sarafa tu maknanya ialah jauhkan. Jauhkan itu apa? Iaitu jauhkan, iaitu jauhkan kemenangan tu daripada kamu. Liyabtaliyakum, supaya untuk menguji kamu. Iaitu Allah Ta'ala kalahkanlah. Menjadikan kamu ni kalah dalam peperangan tu. Akhirnya. Untuk apa tujuan tu? Tengok Allah Ta'ala sebutkan. Liyabtaliyakum. Tujuan dia untuk uji kamu, untuk ingatkan kamu. Lain kali jangan buat macam ni. Jangan lain kali jangan nak dunia ke, berbeza-beza pendapat, langgar perintah Nabi ke dan sebagainya. Jadi kemudian walaqad afa ankum, Allah Ta'ala kata okey tak apa, sekarang Allah Ta'ala kata afa ankum, Allah Ta'ala maafkan kamu. Jadi sebab itulah ulama-ulama tafsir kata bahawa ayat ini, iaitu nak dunia, nak akhirat ni, ialah sebenarnya berlaku kepada sahabat-sahabat sendiri, bukan berlaku kepada orang munafik. Kenapa? Kan Allah Ta'ala sebut hujung tu walaqad afa ankum, Allah Ta'ala maafkan kamu. Jadi mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu zu fadlin 'alal mu'minin, Allah Ta'ala tu sangat-sangat mempunyai fadlin, kurniaannya
Kurniaan maksud situ ialah iaitu Allah Ta'ala boleh memaafkan kamu, Allah Ta'ala nak beri maaf kepada kamu, tak ada masalah kan. Jadi fadlin artinya al-afu, jadi Allah Ta'ala sangat luas, dia boleh beri kurniaan, itulah kurniaannya. Jadi kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan kita, insya-Allah. Banyak kesalahan-kesalahan kita ni kan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Seterusnya insya-Allah kan ayat terakhir Allah Ta'ala kata istus'iduna wala talwun. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, kita kata ungkit lagi kan, dan ingatkan lagi mereka kan, ingat lagi kan. Is tu makna ingat, ingat tak, ingat ketika apa, tus'iduna. Tus'idu ni di satu negeri Mesir ada satu tempat nama dia Sa'id. Sa'id tu maknanya jauh makna dia. Jadi Sa'ada tu maknanya jauh. Kalau bukannya naik ni bukan bukan tus'idu ni bukan naik bukit, bukan. Memang ada setengah-setengah tafsir ada kesilapan sikit, setengah-setengah apa ni disebutkan oleh ahli tafsir, kadang-kadang salah sikit di sini. Ini bukan maksud naik bukit. Tus'iduna artinya ialah menjauhi. Menjauhi tu maknanya lari, sebagaimana disebut dalam tafsir jalan lain, maksudnya ialah haribin, kamu ni lari. Kamu lari daripada tempat peperangan tu kerana takutkan kepada orang kafir Quraisy. Jadi Allah SWT sebut, ingat tak dulu masa peperangan Uhud ni kan, Allah Ta'ala ingatkan kamu ni lari, kemudian tu apa kamu buat, wala talwuna ala ahadin. Talwu ni maksudnya apa? Maksudnya ialah berpaling gitu, tak berpaling pada siapa-siapa pun, lari, cabut lari. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kepada kita kan, maknanya seolah real berlaku depan mata kita kan. Kamu berpaling lari, kamu cabut lari, kemudian tidak berpaling lagi kepada siapa. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan pada masa tu Rasul sedang memanggil kamu, yad'ukum fi ukhrakum. Fi ukhra tu makna fi waraikum, di belakang kamu. Maknanya kamu cabut lari, Rasul sedang panggil kamu. Apa Rasul panggil begitu? Ilayya ibadallah. Ada dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW menyerukan ilayya ibadallah, maksudnya ilayya, datang sini, jangan lari. Itu ilayya ibadallah, tapi mereka cabut lari. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, ingat tak kamu dulu macam tu masa peperangan Uhud Jadi fa'athabakum ghamman bi ghammin, lalu Allah Ta'ala fa'athabakum, Allah Ta'ala telah balas kamu dengan apa? Ghamman bi ghammin. Ghamman yang pertama tu artinya ialah kekalahan kamu dalam peperangan Uhud tu. Jadi oleh kerana perbuatan kamu macam tu, kamu lari, kamu tinggalkan Nabi, kamu tak menyahut seruan Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kenakan kamu dengan ghamman. Allah Ta'ala kenakan ghamman kerana apa? Bi ghammin. Bi ghammin yang kedua tu, ghammin tu kerana bi sababiyah dipanggil, iaitu dengan disebabkan oleh ghammin kamu. Ghammin yang kedua tu artinya apa? Iaitu sebab kamu tak dengar cakap Nabi. Jadi kenalah kamu, kerana kamu melakukan ghamman, melakukan bi ghammin tadi tu, maka Allah Ta'ala kenakan ghamman kepada kamu. Jadi ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum. Jadi setengah ulama kata la di situ, likai la situ adalah la zaidah dia panggil. Zaidah yang ditambahkan untuk menunjukkan, mengukuhkan lagi. Jadi kalau kita bacanya, maknanya kata tafsir jalan lain, dia kata ialah likai tahzanu ala ma fatakum. Allah Ta'ala buat macam tu supaya kamu ni merasa sedih dengan apa yang berlaku, nak peringatkan kamu, baru kamu tahu. Jadi mereka pun startlah makna sedih. Tapi ada setengah ulama kata la di situ bukan la zaidah, tapi supaya jangan kamu merasai tidak sedih di atas apa yang berlaku. Maknanya kamu tahu, rupanya kesalahan kami kan, itu kesalahan kami kan, tak apalah. Kalau tak sedih. Jadi itulah dua penafsiran, boleh dipakai dua-dua. Wala ma asabakum, dan juga apa yang telah menimpa kamu, apa yang terlepas daripada kamu, iaitu harta ghanimah tak dapat lah kan. Asalnya nak sangat harta ghanimah, harta rampasan perang, sekarang dah tak dapat dah. Jadi kemudian wala ma asabakum, dan juga apa-apa yang telah terkena kepada kamu, iaitu apa? Iaitu apa yang terkena kepada kamu ni dibunuh, kamu ni kalah, dan macam-macam lagi kan. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala maha tahu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kita katalah muka surat ini kan, sebagai ringkasan hari ini special kita buat ringkasan sikit kan, iaitu daripada peperangan ni kita tahu kan, peperangan ni Allah Ta'ala kita tengokkan, Allah Ta'ala ceritakan adalah merupakan takibat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada satu peristiwa, iaitu peristiwa peperangan Uhud. Jadi peristiwa peperangan Uhud ni sangat besar pengajaran dia kan kepada orang-orang yang beriman kan. Itulah
satu-satunya kita kata peperangan yang Allah Ta'ala jadikan seolah-olahnya seperti orang Islam tu kalah kan, walaupun kita kata taklah kalah 100% kan. Sebab apa? Sebab lepas tu orang kafir pun rasa bersalah, kata mereka ni rasa kita tak menang betul-betul lah, nak datang balik. Bila nak datang balik tu artinya mereka ni tak menang betul-betul lah. Kalau mereka ni menang betul-betul, mereka dah boleh kontrol dalam Madinah tu kan. Tapi mereka tak boleh menang betul-betul. Jadi sebab tu mereka nak datang balik. Tiba-tiba nak datang balik, dengar-dengar Muhammad ni bangkit semua, Muhammad ni masih hidup. Pula kata kan. Dan kemudian tentera ni dengar kalah-kalah tadi tu nak datang nak lawan kita balik, bukan sekadar nak menunggu kita di Yasrib, di Madinah tu kan, tapi bahkan mereka keluar nak lawan kita kan. Nak lawan kita tu di mana? Tu menuju kepada kita pula sekarang ni. Jadi sebab tu mereka pun naik ketakut. Jadi semua benda ni apa yang berlaku ni kan, maknanya kita tak boleh katakan bahawa orang Islam tu kalah 100% dan orang kafir tu menang 100%. Jadi seolah-olah macam adalah situasi-situasi kan. Jadi Allah SWT jadikan peristiwa ni nak mengajar sebenarnya kan. Kadang-kadang kita mungkin manusia ni kalau Allah SWT ajar dengan teori saja, Allah Ta'ala mengajar kita dengan satu cerita saja, kita tak faham, kita tak boleh nak menghayati, kita tak boleh merasai. Tapi bila Allah SWT mengajar kita dengan darahnya, dengan lukanya, dengan sebahagian kita mati syahidnya dan sebagainya, barulah kita sedar, barulah kita ingat sampai kematian. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam peperangan Uhud, iaitu apa? Orang mukmin, ingat ya orang mukmin, bahawa kamu, walaupun kamu ni mukmin, walaupun kamu ni beriman, kamu ni Islam, memang Allah Ta'ala janji nak tolong kamu. Tapi ingat, Allah Ta'ala memang nak tolong kamu, tapi ingat, kamu kena melaksanakan tugas kamu. Apa tugas kamu? Tugas kamu ialah wa'iddu lahum mastata'tum. Kamu hendaklah bersedia dengan sepenuh kekuatan yang ada pada kamu. Apa maksud kekuatan sepenuh tu? Iaitu sehabis maksima yang kamu boleh mampu buat, kamu kena berusaha. Kemudian bakinya yang tak cukup, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tengok peperangan Badar kan, mereka dah berusaha, bukan mereka tak nak pergi kan ke Badar, mereka dah pergi. Mereka bukan tak ada senjata, itu saja senjata yang ada kan, yang bukan. Jadi maknanya mereka pun pergilah berperang kerana itu saja yang ada. Jadi mereka dah berusaha habis-habisan, jadi kemudian Allah Ta'ala tolong mereka. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala tolong mereka, iaitu baki, dengan menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu mereka. Tapi dalam peperangan Uhud ni timbul satu perkara yang tak betul dalam hati setengah-setengah orang yang beriman, iaitu apa? Mereka kata, kalaulah kita beriman, mesti Allah Ta'ala tolong kita kan. Dah kita dah beriman dah, takkan Allah Ta'ala tak tolong kita? Keyakinan itu kadang-kadang melampau menyebabkan, betul, keyakinan itu betul, Allah Ta'ala akan tolong orang beriman, tapi dengan syarat kamu mestilah melaksanakan yang terbaik. Kalau kamu tak melaksanakan yang terbaik, tengok apa yang jadi. Iaitu apa yang terbaik tu? Kamu hendaklah melaksanakan suruhan Allah, itu berusaha dengan the best, usaha yang paling baik kan. Jadi apabila kamu dah berusaha dengan cara yang paling baik, pada ketika itulah Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tapi di antara perkara yang tu ialah kamu merasai bahawa oleh kerana kita dah Islam, maka Allah akan tolong kita, jadi kita buatlah lebih kurang. Perasaan tu ada di kalangan kita ke, di kalangan orang Islam pada zaman tu ada. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala hukum mereka, Allah Ta'ala nak ajar mereka, bukan ajar dengan perkataan, bukan ajar dengan teguran saja, tapi ajar dengan darah, ajar dengan mati, ajar dengan, dan kita tengoklah selepas daripada tu tak ada lagi peperangan-peperangan yang mana orang Islam kalau dia sikit dia akan menang. Tak ada lagi. Selepas tu mereka sikit mereka akan menang, gitu kan. Tak ada lagi selepas tu mereka sikit mereka kalah, tak ada kan. Makna kalau kalah kerana sikit tak ada dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tiba peperangan Hunain yang akan kita baca nanti, insya-Allah kan, yang akan kita baca, iaitu dalam peperangan Hunain, lain pula ceritanya. Ada lagi satu masalah baru. Masalah baru ni apa dia? Kita akan tengok nanti insya-Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah sentiasa bersama dengan kita setiap pagi. Kalau ada komen, insya-Allah berikan kepada kita melalui Facebook pun boleh, insya-Allah, dan mana-mana pun boleh, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat yang ke-30 nanti dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.